Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Okey, baik. Untuk kelas kita hari ini, ah, saya akan masuk kepada topik basic hydraulic circuit seperti yang dimaklumkan. Kita ada dua jenis, iaitu satu adalah pneumatik dan satu lagi adalah hydraulic. Di mana basic untuk kedua-dua ni adalah pneumatik kita menggerakkan sistem kita menggunakan angin yang bertekanan tinggi. Dia dah sedikit recall, kita dah masuk angin tu daripada kita dah mampatkan menggunakan kompresor dan masuk pada kita punya sistem. Manakala berbeza dengan hidrolik, hidrolik adalah sistem yang menggunakan bendalih ataupun cecair ataupun apa-apa unsur yang boleh mengalir, panggil bendalih lah kan, untuk menggerakkan kita punya sistem. Okey, sama ada awak nak gerakkan menggunakan elektro, kan kita dah belajar elektroneumatik kan. Okey, ini elektrohidrolik pun ada sebab dia boleh kontrol circuit. Elektro tu hanya untuk nak kontrolkan circuit, bukan secara direct. Maknanya bukan kita tekan dia jalan, tak, dia dikontrol oleh suatu mekanisme elektronik, satu mekanisme elektronik ataupun kita ada dia punya coding dia untuk nak gerakkan dia. Okey, baik. Untuk basic hydraulic circuit, introduction dia ada beberapa komponen yang penting, sama macam pneumatik. Di hydraulic juga kita ada valve. Okey. Valve dalam hydraulic, valve kita gunakan untuk mengawal operasi actuator. Valve hydraulic digunakan untuk kawal actuator. Sama macam pneumatik. Okey. Tapi perlu diingatkan bahawasanya actuator ini digerakkan menggunakan sistem hidrolik, menggunakan minyak ataupun menggunakan medali yang diberi tekanan ataupun yang dimampatkan. Okay, valve regulate pressure by creating special pressure condition by controlling how much oil will flow in portion of circuits where it will go. Okay, kat sini apa yang dimaksudkan adalah valve ni dia kira berapa tekanan yang perlu untuk kita gerakkan actuator. Contoh di dunia nyata, uh, kren pengangkat yang menggunakan uh, hidrolik punya konsep. Okey. Kren pengangkat yang menggunakan hidrolik punya konsep uh, mempunyai tekanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sistem hidrolik yang digunakan untuk mengangkat barangan-barangan yang kecil. Di sini dia ambil kira, valve ni dia ambil kira kita nak angkat kotak yang lagi besar memerlukan tekanan. Maknanya valve ni dia regulate pressure ataupun dia kira pressure yang bersesuaian dengan kerja yang nak dibuat. Tak perlu menggunakan tekanan yang tinggi, pressure yang tinggi untuk angkat benda yang ringan. Cukup sekadar dia boleh angkat, dia cukup. Mungkin kita akan tukar valve jikalau kita nak kita nak ubah suai sistem berkenaan untuk angkat benda yang lagi berat. Okey, kalau contoh kita perlukan valve satu bar contoh. Bila tak cukup nak angkat, kita angkat lagi. Kita naikkan lagi pressure dia supaya dia boleh angkat benda tersebut. Mungkin apabila kita tukar valve kita naikkan pressure tersebut, valve tu kita tukar. Okey, baik. Ada 3 kategori hydraulic valve untuk kontrol tekanan. Satu flow valve, flow volume control, kemudian pressure control, nak kawal tekanan, kita kawal volume dan juga kita kawal directional control, arah. Okay, flow control ni sama macam volume control lah. Dia boleh kontrolkan kita punya berapa kita punya minyak nak pakai. Contoh gitu. Okey, baik. Dekat sini kita ada beberapa jenis, 3 jenis yang tadi tu, pressure, directional dan juga volume control. Kita boleh tengok di bahagian paling kiri.
Di bahagian paling kiri awak boleh tengok dekat sini, ini adalah contoh valve untuk mengawal tekanan. Okey. Berbeza dengan yang directional dan juga control. Boleh perasan kalau dekat sini dia untuk pressure control dia in out kiri kanan. Kalau untuk directional dia ada bahagian atas, dan juga kalau input bahagian volume control adalah daripada bahagian atas. Volume control input di bahagian atas, dan output dia boleh keluar sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau directional control pula input dia bahagian output dia atas dan input dia kiri ataupun kanan. Boleh. Kat sini daripada kanan lah. Sebenarnya boleh daripada kiri ataupun kanan. Dia bergerak dia punya piston. Okey, kita boleh tengok bahagian merah ini adalah operating ataupun sistem tekanan. Yang merah. Yang merah kita diberikan tekanan. Manakala yang biru pula adalah exhaust flow. Baik. Untuk kita nak installkan valve. Untuk valve installation. Okey, kita boleh tengok kat sini. Since a flow control valve meter flow in one direction. Dia bukan direction banyak-banyak. Tak ada. Dia satu masuk, satu keluar. Ataupun satu masuk, dia ada arah dia nak keluar kat mana. Kan? Since a flow control valve meter flow in one direction only, the inlet and outlet port must be correctly connected in circuit in relation to the flow direction. Apa terjadi jikalau awak tersilap? Dekat sini kat nota ni awak boleh tengok inlet dan outlet port mestilah kita sambungkan circuit ni dengan betul. Jikalau kita sambungkan dengan betul tapi tak berapa cermat ataupun tak berapa ketat benda ni, pun boleh berlaku kemalangan. Sebab ini adalah sistem yang menggunakan bendalih sebagai alat yang diberikan tekanan. Baik. A valve drain connection must be piped to a tank so that the connection will not be subjected to possible pressure surge. Okey, valve drain connection maknanya dia punya keluar dia, alur keluar dia ataupun drainage dia must be piped to a tank so that mestilah disambungkan pada satu tangki so that connection will not be subjected to possible pressure surge. Maknanya kalau ini adalah penting supaya pressure yang dikenakan tu apa connection dia tu adalah sekata. Maknanya kalau berlaku lebihan dia boleh ke tangki. The location of flow control valve with a respect workload has an effect on a circuit operating characteristic. Seperti saya cakap awal-awal tadi. Karakteristik macam mana sistem kita sistem hidrolik kita nak. Adakah untuk yang ringan ataupun yang berat? Secara ringkasnya macam tu. Tapi sebenarnya untuk mengangkat sesuatu barang menggunakan sistem hidrolik ni, kita perlu precise betul-betul. Kita perlu precise betul-betul. Contoh di kereta, di bahagian kereta kita ada apa dia panggil? Kat tayar tu yang dia pegang spring tayar, dalam spring ada satu alat, saya lupa apa namanya. Okey, alat tu menggunakan sistem hidrolik Okey, dia adalah berbeza untuk setiap kenderaan. Even setiap kereta pun tekanan minyak hidrolik ni berbeza. Apa dia panggil? Suspension untuk kereta kecil dan kereta besar pun berbeza. Walaupun dia tetap kereta, beratnya mungkin berbeza dalam 20-30 kilo, tetapi pressure yang digunakan adalah perlu bersesuaian dengan kereta tersebut. Maknanya pihak pengeluar, saya bagi contoh kereta pihak pengeluar bahagian suspension dia dah kira. Contoh untuk Toyota model Vios berapa, untuk model Innova berapa, untuk model Avanza berapa. Walaupun sama-sama Toyota, dia tak menggunakan suspension yang sama. Mungkin ada yang sama, tapi kebarangkalian tekanan nak sama tu dia lain. Sebab dia berbeza berat kereta ni mungkin tak sampai 1 tan. Berat kereta B mungkin sampai 1 tan. Jadinya pressure-nya berbeza. Sebab tu bila
bila kita gunakan konsep hidrolik ni, dia perlu precise dan perlu tepat, perlu kira betul berapa tekanan yang diperlukan. Sama macam pneumatik, sama. Okay, the three basic type of flow control valve installation are meter in, meter out dan bleed off circuit. Okay, meter masuk, meter keluar dan bleed off. Bleed off ni apa? Darah. Tak, bukan darah, dia apa? Dia mengalir keluar. Dia dia keluar lah. Dia punya minyak ni tu. Dia ada 3 jenis. Okay, untuk meter in, with the circuit, a flow control valve is installed in pressure line that leads to work cylinder. A flow entering work cylinder is first metered through a flow control valve. Okay, untuk meter in circuit, sebelum dia masuk pada untuk sebelum masuk pada control valve, kita ada first meter through. Maknanya kita lalu dari situ satu. Dari situ satu. Sebelum dia masuk pada peringkat silinder, sebelum dia masuk kepada stage silinder, sebelum dia bagi tekanan pada silinder, dia akan lalu satu titik ni. Since the metering action involve reducing flow from the pump to work cylinder, a pump must deliver more fluid than is required. Maknanya pump mestilah hantar lebih banyak bendalih hidrolik lebih daripada yang diperlukan untuk menggerakkan silinder pada speed yang dikehendaki. Di sinilah berbeza dia. Sistem dia, speed dia berbeza, maka bendalih dia berapa dia nak supaya kita dapat achieve speed dia. Bukan setakat untuk menampung berat ataupun untuk mengangkat benda. Untuk tolak silinder ikut speed pun kita perlu tahu. Excess fluid return to a tank, maknanya lebihan bendalih hidrolik, yang lebihan tu dia akan patah balik masuk dalam tank mengikut relief valve. Valve pelepasan valve pelepasan. Okay, a meter in circuit is ideal in application where load always offer a positive resistance. Maknanya dekat sini meter in circuit, litar berkonsepkan meter ini adalah sesuai diaplikasikan kepada yang mempunyai rintangan yang sentiasa positif untuk to flow during control stroke. Maknanya dia ada speed yang sama, control stroke ni dia sama. Lepas tu ini adalah meter ini sesuai digunakan. Konsep meter ini. Example adalah grinder table, welding machine, milling machine, rotary hydraulic, motor drive. Rotary hydraulic motor drive ni motor, saya rasa awak boleh tahu welding machine, milling, feeding grinder. Cuma rotary hydraulic motor drive ni mungkin awak kurang biasa lah. Tak yang tahu, alhamdulillah. Okey, kalau rotary ni biasanya yang jenis pusing. Dia guna minyak hidrolik tu untuk pusingkan. Dia bukan untuk tolak, dia untuk pusingkan. Dia gunakan minyak hidrolik, guna konsep hidrolik untuk pusingkan motor tersebut. Bukan secara dia tolak masuk tu tak. Dia secara pusing, rotary. Okay, a flow control and check valve used in this type of circuit allow reverse free flow. Maknanya yang dia, saya ringkaskan dekat sini, yang flow control dan check valve ni dia gunakan dalam litar ni supaya dia senang untuk patah balikkan yang lebihan tadi tu. Yang lebihan tu kan, kan kalau kita gunakan meter in kan kita ada lebihan sebab kita supply lagi banyak minyak. Okey, lebihan tadi tu dia senang nak patah balik kan, nak simpan dalam tank. Supaya control speed tu kita dapat speed yang maintain. Maintain. Baik. Ini adalah contoh meter in control. Kita boleh tengok dekat sini Yang merah, mula-mula sekali tengok yang merah. Yang merah adalah operating system, tekanan, yang diberi tekanan. Yang output dia adalah warna biru. Output dia warna biru, input dia warna merah. Ingat itu je. Faham itu. Ingat, faham. Faham itu. Baik. Untuk pressure daripada sebelah kanan, awak boleh tengok dekat sini dia akan masuk range, kemudian dia akan masuk meter. Meter 900 PSI itu adalah jumlah tekanan. Okey, kemudian dia akan tolakkan 5400 lbs, 5400 pound, berapa kilogram, nanti awak convert. Workload
supaya workload tu dapat ditolak. Dapat ditolak menggunakan sistem. Mungkin dia nak tolak kotak, mungkin dia tolak menggunakan dia dah tahu 5400 kekuat 5400 sorry. Dia memerlukan 900 PSI untuk tolak 5400 punya workload. So, dekat sini dia supplykan 900 PSI. Ini sebagai contoh pertama. Dia sebagai contoh pertama, dia gunakan 900 input hidrolik. Dia beri tekanan 900 untuk tolak barang yang seberat 5400 pound. 5400 pound ni boleh convert dah berapa. Kemudian minyak tu dia akan flow, dia akan return balik pergi masuk tank. Yang bahagian return. Return dia pergi masuk balik tank. Apabila dia return masuk tank, maka dekat situ hidrolik minyak tersebut dah tak ada, benda lain tersebut dah tak ada tekanan. Sebab tekanan tu dah digunakan untuk tolak 5400 pound ni tadi. Okay, baik. Berbeza dengan meter out. Okay, with the meter out circuit, a flow valve is installed on the return side of cylinder. Tadi sebelah kiri dekat nak masuk. Okay. Untuk meter out pula, a flow valve is installed on the return side of valve. Maknanya dekat bahagian kanan. Dah keluar tu, baru dia ada dia punya valve dia. So that it control, dia mengawal cylinder actuator dengan metering berapa dia punya discharge flow. Dia nak flow dia tu, dia discharge flow dia tu dia kira berapa. Okay, a relief valve is set slightly above the operating pressure. This type of circuit is ideal over hauling load application in which workload tends to pull operating piston. Maknanya dia tarik tu lagi laju daripada kita nak tekan masuk. Maknanya nak tekan tu dia slow, pup, dia tarik belakang. Dia tekan slow, dia tarik belakang. Itu adalah meter out. Dia menggunakan konsep meter out. Maknanya delivery wood warren, tetapi dia punya operating piston dia tu laju daripada delivery output wood warren. Okay. Kemudian example would be for drilling, reaming, boring. Ini bukan boring, bukan bosan dia gali bawah, dia pusing bawah, dia gali tanah lah lebih kurang dia pusing, dia gali sampai bawah. Boring, turning, threading kita nak ulirkan. Kita nak ulirkan maknanya kita buat jalan sama juga macam boring ni kita nak tebuk bagi ada jalan. Okay, threading, tapping, cutting off or cold sawing machine. A flow control and check valve used in this circuit would allow reverse free flow, but it would not provide control of return stroke speed. Dia tak provide, sistem meter out ni tidak menyediakan ataupun dia tidak bagi ataupun dia tidak provide control of return stroke speed. Return stroke ni dia tak ada pergi balik yang secara tetap tu, dia tak ada. Dia tak perlu kat situ. Contoh dekat sini kita boleh tengok meter out. Awak boleh tengok pada berbeza dengan meter in tadi. Yang bahagian hujung tadi kosong. Okey, untuk meter out kita ada 1200. 120, sorry. Yang 1000 adalah pada bahagian input. Dia dah berikan tekanan sebanyak 1000 PSI pada piston supaya dia tolak piston tu pun sama dengan kekuatan 5400, dan ada kita ukur dekat situ satu kita punya meter out tu menghasilkan 120 macam balance dia. Kemudian kita ada drain satu, kita ada return pergi, dia ada return sini pergi tank. Baik. Kemudian ini adalah komponen layout apa yang perlu ada biasanya dalam sebuah sistem hidrolik. Pertama kita ada valve. Dah bercerita pasal valve sepanjang daripada tadi. It serves to regulate the pressure in the circuit and control the direction of the flow of oil. Kemudian kita ada motor. Kita ada motor. Fungsi dia adalah untuk menghasilkan power, untuk menghasilkan kuasa untuk rotation motion. Tak kisahlah rotation ni biasa berpusing lah rotation. Biasanya motor ni untuk pusingkan lah sama ada secara menegak ataupun apa panggil, berpusing lah. Kemudian kita ada filter iaitu penapis.
Function dia untuk filter hydraulic oil from impurities. Maknanya jika ada benda asing ataupun ada habuk masuk dalam awak punya sistem hidrolik, itu pun sudah mencacatkan secara teruklah awak punya sistem hidrolik tu. So, filter ni berfungsi untuk kita tapiskan benda asing, habuk, lalat ke apa benda yang ada dalam tu, supaya hidrolik oil kita ni dapat berfungsi secara optimum. Bukan secara maksimum, secara optimum, pada kadar terbaik. Okey, kemudian kita ada pump. Fungsi adalah untuk distribute the quantity of hydraulic oil to the entire system. Okey, dia berfungsi, hydraulic pump ni adalah untuk, fungsi dia adalah untuk nak bagikan, dia nak sama ratakan awak punya jumlah minyak hidrolik ni kepada seluruh sistem. Maknanya dia nak stabilkan sama banyak. Tak adalah keluar sini sebanyak 5 liter, keluar pada bahagian B 3 liter. Tak. Kalau diperlukan 5 dengan 3, it's okay. Tapi kalau perlukan sama rata, kita perlukan pump. Sebab pump ni dia hasilkan tekanan ataupun distribute quantity tu dengan stabil. Kemudian kita ada cylinder, serve to remove the power to do the work, right motion. Kemudian accumulator, serve to storage accumulator system pressure, shock absorber, stabilizer system pressure. Kemudian kita ada tank, to hold the hydraulic oil dan hydraulic oil cooling. Maknanya minyak yang panas yang kita gunakan tu, biasanya sebab dah dalam sistem kan, minyak tu dia akan, bila selama digunakan, dia akan jadi panas. Bila panas, dia akan masuk dalam tank dan disejukkan dekat situ. Walaupun bukan pada tahap sejuk beku, tapi dia suhu dia dapat diturunkan. Suhu dia dapat diturunkan. Baik. Ini adalah dia punya layout. Kita ada, daripada atas kita ada silinder, kemudian injak kawalan aliran, injak kawalan berarah. Injak kawalan berarah ni boleh tengoklah 3 stroke 2, 3 in 2 out ke, 3 stroke 2, berapa lagi? 5 stroke 2, ada. Dia ada. Kemudian kita ada penumpuk, injap pelega, injap sahala, pam, motor, penapis dan juga tangki. Ni secara basic ni, ini adalah awak punya sistem. Start daripada silinder, kemudian valve. Kemudian valve. Kemudian ada lagi valve. Penumpuk, injap sahala, injap lagi, iaitu valve lagi. Kemudian motor, pam, penapis dan juga tangki. Okay, circuit hydraulic system is divided into two. Ada dua jenis sistem hidrolik. Litar sistem hidrolik biasanya terbahagi kepada dua, iaitu sistem center open dan juga sistem center close. Baik. Apa itu sistem center open? In an open circuit system, the pump will continue to move even directional control valve is in neutral position. Hydraulic oil will continue to flow from the pump through directional control valve, then flow back to the tank. Dia masuk balik tank. Dia masuk dalam valve apa semua tu, dia gerakkan actuator, dia patah balik masuk tank. Ini adalah contoh dia. Sistem pusat terbuka. Okay, awak boleh tengok dekat sini, sistem ni dia bersambung antara satu sama lain supaya minyak ni bila dia dah masuk, dia dah gerakkan sistem kita, apa yang kita nak gerakkan, cuaca ke, apa lagi, output. Dia dah guna untuk output, dia boleh patah balik masuk tank supaya digunakan lagi. Okey. Apa kelebihan kita gunakan sistem center close? Close system circuit, the pump dia akan berhenti apabila control valve dalam keadaan neutral. Itu adalah close system circuit. Yang tadi open, ini adalah close. Valve pump berhenti apabila valve dalam keadaan neutral. Directional control valve, DCV, yang kita dah belajar sebelum ni, akan menghalang daripada flow of oil daripada pump minyak. Dia akan halang minyak, halang aliran minyak daripada pump. Dekat situ. The pump will be switched off by disconnecting the supply current to the motor that turns the pump. Maknanya pump tadi akan switch off
dia bukan tutup, dia tak bergerak. Dia tak bergerak. By disconnecting the supply current, maknanya dah tak ada aliran arus elektrik, kita dah current dia tak bagi kepada motor untuk uh, hidupkan pump. Okay, the switch is controlled by oil pressure. Itulah bezanya saya cakap. Switch ni dikawal oleh minyak itu sendiri. Contohnya dekat sini. Kita tengok dekat sini. Switch dia ni adalah dikontrol oleh minyak. Itu adalah sistem litar tertutup. Dia punya valve dalam keadaan neutral, dia apa? Bila dalam valve dalam keadaan neutral, pump akan berhenti. Okey. Kelebihan guna sistem control, pump only move when the system need oil. Apabila bila sistem hidrolik kita tu perlukan minyak baru pump tu akan berfungsi. Save power when engine hydraulic tool use. Maknanya kat sini dia dapat menjimatkan tenaga atau menjimatkan kuasa. Okay, oil is stored in high pressure for quick action. Maknanya minyak hidrolik kita tu adalah sentiasa diberikan tekanan. Maknanya dia dah ready apabila kita nak guna. Tak perlu kita nak buka tangki, tunggu dulu. Tak. Sebab apabila dia disimpan adalah dalam keadaan bertekanan. Kita on je, dia terus jalan. Minyak tu terus jalan. Maknanya pressure dah diberi pada minyak tersebut. Pada minyak hidrolik tersebut. Supaya bila kita guna sistem close center ni, dia dapat quick reaction. Kita tekan terus on. Tekan terus on. Tak perlu tunggu dia simpan dulu, dia pressure dulu, tak. Okay. Delay action hydraulic system can be reduced by providing high pressure oil for immediate action. Okay. Yang diceritakan tadi. Against the open center system, which the oil should be trapped in the oil pressure can be raised or lift up to the operation. Berbeza dengan sistem open center, pusat terbuka, adalah open tadi tu dia perlu dibagi ataupun dia perlu dinaikkan tekanan dia, diberi tekanan sebelum berfungsi. Manakala untuk close center, memang minyak itu telah diberi tekanan. Nak disimpan tu dah ada bagi tekanan, dia dah siapkan dulu. Okay, if the hydraulic system is used to make a variety of work in the same time, of course motion system will be take long to increase the pressure to the system pressure. Jikalau kita menggunakan biasanya tekanan ni kita gunakan pada aplikasi mesin tu ataupun sistem tu untuk membuat kerja yang berbeza. Untuk kerja yang berbeza, so better guna sistem close center. Sebab pressure dah ready. Kita nak buat kerja A, dia boleh jalan terus. Nak buat kerja B, dia boleh jalan terus. Nak buat kerja C, dia boleh jalan terus. Berbeza dengan open, kita kena tunggu. Kita kena ambil masa supaya dia bagi pressure yang cukup untuk kerja A, untuk kerja B, kita tunggu pula dia bagi kerja cukup. Barulah pressure tu dibagi. Okay, ini adalah contoh di mana sistem tertutup dan juga sistem terbuka. Sebelah kiri itu sistem terbuka, sebelah kanan sistem tertutup, di mana injak pelega adalah berbeza dekat sini. Awak boleh tengok di bahagian A, injak terbuka. Di bahagian A, awak boleh tengok ada injak pelega, bahagian B tak ada. Okay. Basically dekat situlah dia punya perbezaan dia. Okey, setakat tu saja untuk sistem hidrolik, supaya ini bermanfaat dan awak faham sedikit sebanyak sebelum kita masuk ujian. Dan pada minggu hadapan kita akan aplikasikan sistem hidrolik ni dekat makmal SEL dekat fakulti C14. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang.